Baik, terima kasih Syuhaida. Salam sejahtera dan salam hormat. Masyarakat Orang Ulu di Sarawak perlu terus bersatu padu khasnya dalam menyokong perancangan ke arah memartabatkan masyarakat minoriti itu dalam arus pembangunan negara. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, bagi menghargai peranan masyarakat Orang Ulu, satu mercu tanda didirikan menerusi pembinaan Pusat Budaya Orang Ulu dan Ibu Pejabat Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak, forum yang menelan kos RM25 juta di Miri. Jelasnya bangunan ikonik tersebut bukan sahaja diyakini menyatu padukan pelbagai suku kaum dan etnik Orang Ulu, malah dapat mempromosikan adat dan budaya, sejarah dan lambang-lambang kesenian dan kebudayaan Orang Ulu. Ini sekaligus merancakkan lagi sosioekonomi Bandara Miri dalam industri pelancongan. Jadi hari ini saya diberi kehormatan untuk meresmikan rumah orang Ulu. This is a symbol of Orang Ulu yang mempertahankan budaya mereka, di samping itu untuk melihat masa depan masyarakat Orang Ulu. Beliau berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Pusat Budaya dan Ibu Pejabat Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak di Miri. Datuk Patinggi Abang Johari juga berkata pembinaan bangunan pelbagai guna di atas tanah seluas 2.02 hektar itu yang bercirikan motif Orang Ulu merupakan satu pembangunan seiring peredaran masa bagi masyarakat Orang Ulu di kawasan utara Sarawak. Projek tersebut yang dijangka siap pada tahun 2022 dilengkapi ruang bagi aktiviti mempromosi kraftangan dan produk dari kawasan Ulu selain menempatkan galeri untuk sejarah, ikon-ikon dan lambang-lambang kebudayaan kaum Orang Ulu. Sebanyak 55,849 lot tanah individu di 360 buah kampung di seluruh negeri telah berjaya diukur. Daripada jumlah itu, 50,517 lot telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Haji Awan Tengah Ali Hassan berkata melalui surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu, persempadanan lebih jelas dan tiada siapa pun boleh mempertikaikan pemilikan tanah tersebut. Di dalam usaha untuk kita mempertahankan hak dan kepentingan masyarakat kita Bumi Putra terhadap tanah adat Bumi Putra itu. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bahagian Bintulu. Tegasnya kerajaan negeri sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat terhadap tanah NCR mereka jika tuntutan tersebut adalah sahih mengikut perundangan. Dalam majlis ini, Datuk Amar Haji Awan Tengah turut menyampaikan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri kepada 21 orang penerima bagi tujuan pertanian di kawasan Kuala Tatau, Bintulu. Manakala sebanyak 497 surat kelulusan bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri di kawasan ex-settlement di tengah pelapis dan Jalan Bintulu Miri telah diserahkan kepada 481 orang penerima. Semua kapal tangki single hull single bottom membawa muatan minyak dibenarkan meneruskan operasinya tanpa sekatan di perairan Sarawak mengikut notis perkapalan Malaysia MSN yang baru dipinda pada 7 Disember lalu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin menjelaskan pengecualian dan membenarkan kapal tangki tersebut untuk terus beroperasi bagi mengelak gangguan terhadap bekalan bahan api yang sangat penting kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman dan pesisir. Jelasnya ini menunjukkan bahawa kerajaan semasa bersedia mendengar permasalahan rakyat terutama dari komuniti perkapalan, terutamanya pemilik kapal tangki dan pengusaha di Sarawak. On 7 December 2020, the Marine Department of Malaysia has published under MSN 22/2020 with amendments on MSN 16/2020 which detail the exemption on the requirements specified in this notice. MSN 2020-22/2020 specifically spell out that the requirement in MSN 16/2020 does not apply to oil tankers plying within Sarawak, particularly in East Riverine.
Beliau menyatakan demikian dalam mesyuarat bersama Persatuan Perkapalan Sibu di Pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Sibu. Dato' Lee turut menggesa kepada penggiat industri, khususnya Persatuan Industri Maritim Sarawak Samin, Persatuan Pemilik Kapal Sarawak dan Sabah SSSA dan pemilik dan pengendali kapal tangki yang berkaitan untuk memberikan sokongan penuh dengan mematuhi syarat keselamatan dan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Laut Malaysia. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan Syahidah.